Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi hari ini kita masuk kepada bab 9, iaitu tajuknya ialah pemanasan global. Okey. Mungkin ada yang pernah dengar, ada yang tak pernah dengar, tapi mungkin boleh agak pemanasan global tu berkait dengan apa ya. Okey, jadi kita pergi satu persatu apa yang terkandung dalam tajuk ini. Okey, kita tengok dulu definisi pemanasan global tu apa. Okey, kalau tengok dekat sini, pemanasan global ialah peningkatan suhu atmosfera bumi secara berterusan akibat daripada kesan rumah hijau yang melibatkan pertambahan gas karbon dioksida ataupun CO2 dalam ringkasan sainsnya, klorofluorokarbon ataupun CFC dan bahan-bahan pencemar yang lain. Okey, itu maksud pemanasan global. Dengan kata lain, suhu bumi meningkat. Okey, itu dalam kata yang lebih mudah. Okey. Kita tengok gambar ni, kesan rumah hijau. Okey. Ini ialah lapisan atmosfera. Macam awak tengok ni kat sini kan. Ni sepanjang ni. Okey. Jadi matahari pancar kat bumi. Okey, ni bumi ya. Yang ni bumi. Okey, dia pancar. Okey, tengok sebab penyerapan. Sebahagian besar haba daripada pancaran matahari diserap oleh bumi dan bertindak memanaskan bumi. Okey, sebab itulah bumi kita panas. Okey, seterusnya pantulan ni. Sebahagian pancaran matahari akan dipantulkan semula oleh bumi dan atmosfera. Okey. Lepas tu tengok. Tengok yang gambar yang ni. Nak panah dia ni. Sebahagian haba diserap dan disebarkan ke semua arah oleh molekul gas rumah hijau yang meningkatkan lagi pemanasan bumi. Okey. Sebahagian pancaran matahari terbebas ke angkasa. Okey. Yang terkeluar ni ialah yang menyebabkan dia punya panas tu. Okey, pantulan tu. Okey, tak apa, kita tengok lagi secara detail. Okey, faktor yang menyebabkan pemanasan global. Okey, sebab apa bumi panas? Ni aktiviti manusia. Contoh, buat apa? Guna baja kimia secara berlebihan. Okey, penyahutanan tu maksud dia dengan kata lain, hapuskan semua hutan sebab nak buat aktiviti pertanian bertepatan. Lepas tu pembebasan asap oleh kenderaan bermotor. Okey, kenderaan pun sebab tu kalau kita naik lama, enjin dia panas. Sebenarnya dia mendorong kepada suhu persekitaran menjadi lebih panas. Seterusnya pembakaran terbuka. Okey, itu aktiviti manusia. Okey, kalau faktor semula jadi, letusan gunung berapi, penerimaan pancaran matahari yang berlebihan, kebakaran hutan secara semula jadi. Kadang-kadang terlalu panas mungkin boleh menyebabkan hutan terbakar. Okey, itu semula jadi. Itu antara faktor yang menyebabkan pemanasan suhu bumi ataupun global. Okey, seterusnya. Okey, ni ada gambar awak boleh tengok dekat sini. Okey, sebelum tu tengok dekat aktiviti ni, sini. Okey, pembakaran terbuka, gas apa yang terhasil ni awak boleh tengok ni. Okey, contoh monoksida, metana, karbon dioksida. Okey. So daripada gambar ni, okey, gunung berapi, ni dia keluar ni lah semua gas-gas ni yang ditulis N2O. Okay, CO2, macam-macam lah ni. Okay, ni semua gas yang terbebas hasil daripada kegiatan yang ada dalam gambar ni. Okay, letusan gunung berapi, penyalaan tenaga elektrik, pengangkutan, pertanian, kegiatan perindustrian. Itu antaranya yang menyebabkan pemanasan global ataupun suhu bumi. Okay, kesan dia, apa yang berlaku? Peningkatan aras laut. Sebab apa? Okey, bila suhu bumi terlalu panas, ais dekat kutub akan mencair. Bila mencair, akan jadi paras laut tu akan meningkat. Peningkatan suhu air laut. Okey, kesan-kesan dia menyebabkan banjir besar dan hakisan, menenggelamkan kawasan daratan, benda dan mengancam nyawa berbekalan makanan air bersih. Okey, sebagaimana yang kita semua tahu ataupun ada yang belum tahu, bumi memang kebanyakannya diliputi oleh air. Jadi
Kalau tempat yang beku di kutub tu cair, lagi bertambahlah banyak air sebenarnya. Okey, apa lagi yang berlaku? Kemerosotan sumber makanan. Okey. Ni kesan air laut menjadi lebih panas mengganggu ekosistem marine. Nanti tak adalah ikan, sebabnya habis semua, mungkin mati ke apa kan. Banjir musnahkan kawasan pertanian. Okey, sebab tadi ais tu dah mencair jadi banjir. Awak pun tahu, mungkin ada yang pernah alami, kalau banjir makanan susah nak dapat apa semua kan, tanaman habis musnah, tanah menjadi tandus tidak sesuai untuk pertanian, habis rosak. Contoh yang tanam padi contohnya habis semua kalau kena banjir kan. Dia mengancam sumber makanan dunia. Okey, kita tengok seterusnya apa lagi. Gangguan cuaca. Disebabkan itu juga akan mengalami gangguan cuaca. Peningkatan suhu menyebabkan gangguan cuaca, contohnya kemusnahan flora dan fauna. Tumbuhan mati, haiwan mati sebab terlalu panas. Banjir, ribut besar, taufan, sebabnya ais kat kutub tadi dah mencair, boleh menyebabkan banjir lah, macam Encik bercakap tadi. Taburan hujan tidak menentu, udara menjadi kering dan jerebu mudah terbentuk sebab terlalu kering. Memang akan mudah jadi berhabuk. Terdapat kawasan yang mengalami kemarau yang teruk. Ini contoh banjir besar. Masalah kesihatan. Disebabkan oleh pemanasan global tadi yang terlalu kuat, kehilangan nyawa, boleh mati sebabnya mungkin boleh jadi stroke haba. Gelombang haba berisiko menyebabkan macam cikgu cakap tadi, stroke haba, meningkatkan risiko penyakit berkaitan haba seperti katarak dan kanser kulit. Katarak tu melibatkan mata lah, selaput putih semua tu kan. Langkah-langkah mengurangkan pemanasan global, ni yang perlu kita buat. Amalan 5R. Kalau awak tengok ke sini, ada tak awak buat sepanjang PDPR? Menanam pokok contohnya. Tapi kalau yang rumah flat tak ada lah kan. Kecuali dia tanam dalam rumah dia, dekat balkoni ke. Berkongsi kenderaan. Sekarang ni tak boleh keluar kan. Menggunakan pengangkutan awam, amalan kita semula, kempen bebas plastik. Kempen bebas plastik ni dekat Pasaraya Sabtu Ahad kadang tu tak ada. Mungkin ada tempat yang memang dia dah buat setiap hari dah tak ada plastik kalau beli barang. Tapi kalau kat Raub ni tengok tempat jugalah. Seterusnya apa perlu buat? Penggunaan tenaga mesra alam. Contoh ni, guna tenaga suria, tenaga angin, tenaga ombak. Yang ni dia guna apa yang ada dekat bumi je. Jadi dia tak akan mencemarkan alam sekitar. Sebenarnya pendidikan alam sekitar. Pendidikan alam sekitar ni sebab itulah awak belajar geografi. Sebab ini adalah amalan yang boleh membuatkan semua pelajar tahu apa yang elok dan tak elok untuk bumi. Sebenarnya penguatkuasaan undang-undang. Kalau yang buat kerosakan dekat alam sekitar ni boleh menyebabkan pencemaran semua, dia boleh didenda, boleh dipenjara. Sebab tu kena ada penguatkuasaan undang-undang. Sebenarnya kerjasama antarabangsa. Ni antara negara lah untuk menyelesaikan masalah apa yang perlu dibuat untuk menangani masalah pemanasan global lah ataupun pencemaran alam. Tip mengurangkan pencemaran alam. Yang ni dah ada tadi, cikgu dah sebutkan, menggunakan barang elektrik jimat tenaga. Sebab tu kalau awak tengok contoh dekat kipas, dekat peti ais ada lambang star tu kan. Kalau 5 tu yang jimat tenaga, kalau 3, 2 tu mungkin banyak tenaga digunakan. Menggunakan pengangkutan awam, amalan 5R, meminimumkan penggunaan penyaman udara. Aircon pun kena kurangkan sebab dia boleh menyebabkan berlaku inilah pemanasan global. Mungkin awak memang dalam rumah sejuk, tapi efek dia memang ada lah. Menanam pokok di sekitar rumah dan menanggalkan plug daripada soket bila tidak digunakan. Kena tanggal, jangan biarkan. Sebenarnya benda tu walaupun awak tak cabut, macam tak pakai, sebenarnya dia ada arus elektrik juga. Sebab tu dia boleh memanaskan juga sebenarnya. Tanpa kita sedar sebenarnya. Jadi itu sahaja untuk topik kali ini. Seterusnya nanti kita akan sambung pada topik yang seterusnya. Jadi macam biasa, tulis nota bab apa, lepas tu tulis tajuk bab tu semua, barulah bawah dia tulis imbaskan semua ni. Nota.
Okey, jadi itu saja untuk hari ini. Kalau ada apa-apa masalah nanti boleh WhatsApp cikgu. Jadi itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.